Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bersama ahli kumpulan saya dari kelas HS 2571A ingin membentangkan tentang institusi kekeluargaan menurut pandangan Islam. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, Nur Izalia Syadiah binti Ashimi, Nur Izzah Khairani binti Jasmi, Nur Amira Natasha binti Azizur Rahman, Nur Syakira binti Abdullah, Nur Zahidah Nabila binti Bahrul Fard, dan yang terakhir saya sendiri, Nur Izzati Akmal binti Muhammad Yusfalizan. Secara ringkasnya, keluarga berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu Al-Usrah. Al-Usrah membawa maksud hubungan yang erat, bersatu hati dan perlindungan dalam keluarga. Al-Usrah juga boleh didefinisikan sebagai ikatan perpaduan yang dibina atas dasar iman dan Islam dengan berusaha tolong-menolong antara satu sama lain untuk memahami dan menghayati Islam, berusaha mempertingkatkan ilmu dan menghindari maksiat dan permusuhan. Selain itu, keluarga juga merujuk kepada satu kumpulan manusia yang mempunyai hubungan yang erat yang menyatukan mereka sebagai sebuah keluarga. Secara umumnya, keluarga bukan sahaja terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak, malah merangkumi datuk, nenek dan saudara mara yang lain. Keluarga dalam Islam adalah rumah tangga yang dibina dari perkahwinan antara lelaki dan perempuan yang dijalankan mengikut undang-undang Islam dan syarat perkahwinan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, keluarga boleh ditarifkan sebagai suatu hubungan yang berasaskan keturunan, perkahwinan dan pengambilan anak angkat. Akhir sekali, keluarga juga boleh didefinisikan sebagai unit kecil dalam sesebuah masyarakat dan unit terkecil dalam sesebuah negara. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai bahawa agama Islam merupakan sebuah agama yang lengkap, menyeluruh serta turut dijadikan panduan hidup. Sebagai seorang manusia, kita semestinya akan cuba untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Walau bagaimanapun, apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan dari perspektif Islam? Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kebahagiaan merupakan perasaan bahagia, kesenangan hidup, kemujuran, keberuntungan dan keadaan hidup yang aman damai serta gembira. Kebahagiaan sebenar juga datang dari pengetahuan dan kesedaran kita sendiri bahawa semua manusia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dicipta bersebab. Menurut Islam, kebahagiaan mempunyai beberapa ciri utama iaitu jiwa dan pembawaan diri yang tenang yang dipraktikkan melalui tingkah laku dan sikap yang baik didorong oleh keimanan yang kuat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat dicapai jika manusia menghayati Islam melalui keimanan, ketakwaan, memahami akidah dan memantapkan ilmu. Jika kita menjadikan keluarga Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai contoh, kita dapat mempraktikkan elemen-elemen penting dalam mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, iaitu elemen iman dan elemen amal. Elemen iman terbahagi kepada akidah dan ilmu, manakala elemen amal terbahagi kepada niat, akhlak, sosial, amanah dan keselamatan fizikal serta ekonomi. Dengan ini, keluarga Al-Mawaddah, Al-Sakinah serta Al-Rahmah dapat diwujudkan. Seterusnya, saya akan menghuraikan fungsi keluarga dengan lebih terperinci. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan tentang perkataan keluarga. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, keluarga terdiri daripada suami, isteri serta anak-anak. Tambahan pula, keluarga juga boleh didefinisikan sebagai hubungan yang wujud dari keturunan yang sama atau hubungan yang wujud melalui proses perkahwinan. Seperti mana yang kita tahu, sebuah keluarga dibentuk melalui hubungan antara pihak suami dan isteri yang dijalankan melalui proses perkahwinan di mana kedua-dua pihak mempunyai peranan penting masing-masing. Fungsi keluarga dalam Islam terbahagi kepada 3 aspek utama iaitu ekonomi, sosial dan keagamaan. Pertama sekali, dari segi sosial, proses perkahwinan dapat membentuk hubungan sesama manusia daripada pelbagai latar belakang kerana hubungan yang baik sesama manusia sama ada jiran, sahabat handai maupun ahli keluarga merupakan
pemangkin utama kepada keluarga bahagia. Seterusnya, dari segi agama, institusi kekeluargaan dapat dijadikan medium untuk menyebarkan dakwah Islam yang lebih mudah kepada seluruh dunia untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam pada masa hadapan dalam kehidupan seharian mereka, serta dapat menarik perhatian orang bukan Islam untuk memahami keindahan serta kelebihan ajaran Islam dengan lebih terperinci. Akhir sekali, ekonomi amat penting dalam institusi kekeluargaan kerana kestabilan dalam pengurusan dan pengagihan kekayaan serta hutang merupakan asas penting dalam kehidupan berkeluarga. Seterusnya, peranan ahli keluarga dalam Islam. Yang pertama, peranan seorang suami dalam keluarga. Seperti yang kita tahu, suami merupakan ketua keluarga. Dalam Islam, tanggungjawab suami adalah perintah dari Allah yang wajib dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Oleh itu, peranan para suami itu bukanlah ringan kerana ianya merupakan amanah yang berat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang ketua keluarga, para suami hendaklah mencari nafkah, melindungi, memimpin dan menjadi pendidik kepada isteri dan anak-anak. Antara peranan suami dalam institusi keluarga adalah mencari nafkah. Dalam Islam, tugas mencari dan memberi nafkah terletak di bahu suami. Namun, nafkah yang diberi perlulah mengikut kemampuannya. Selain itu, tugas suami juga adalah untuk mencari tempat berlindung seperti rumah kepada isteri dan anak-anak. Biarlah sekadar selesa dan selamat kerana kemewahan itu belum tentu menjamin sesuatu kebahagiaan. Seterusnya, tugas seorang suami juga adalah untuk mendidik isteri dan anak-anak. Sebagai seorang ayah dan suami, wajib bagi mereka untuk mendidik sekurang-kurangnya asas agama kepada isteri dan anak-anak sebagai bekalan di dunia dan di akhirat. Bukan itu sahaja, peranan suami sebagai pendidik juga meliputi segala aspek jasmani dan rohani. Peranan seorang suami juga adalah untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan damai dalam sesebuah institusi keluarga. Oleh yang demikian, para suami dituntut untuk mengajar isteri dan anak-anak mereka mengenali erti falsafah kehidupan, terutama melibatkan akhlak dan sasih diri. Contohnya dengan mengajar anak-anak untuk menjaga kebersihan dan menghormati orang lain. Sebagai seorang ketua keluarga juga, suami sewajarnya bertindak sebagai role model untuk anak-anak dan isteri dengan menerapkan adab dan akhlak yang baik berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Demi menjamin keluarga yang bahagia, suami perlu mengorbankan masa dan harta serta memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada ahli keluarga. Yang kedua, peranan isteri dalam keluarga. Peranan seorang isteri dalam institusi kekeluargaan sangat penting, terutama sekali terhadap suami dan anak-anak. Hal ini kerana isteri adalah kunci kepada pembangunan sesebuah keluarga yang bahagia. Terdapat pelbagai peranan yang disandang oleh isteri dalam keluarga, antaranya ialah peranan isteri terhadap suami, menguruskan rumah tangga, melahirkan anak dan membesarkannya, memasak dan memberikan perhatian kepada suami agar dapat menjalinkan rumah tangga yang tenteram dan harmoni. Pertama sekali, peranan utama isteri terhadap suami adalah mentaati suami. Namun begitu, hendaklah mengikut hukum-hukum syarak. Sekiranya suami menyuruh isteri untuk melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum syarak, maka tidak wajib bagi isteri untuk mematuhinya. Selain itu, tugas seorang isteri juga adalah untuk menjaga makan dan minum suami dan prihatin terhadap waktu tidur suami. Menjadi tanggungjawab isteri untuk menguruskan harta suami, contohnya seperti berjimat cermat apabila membelanjakan wang. Bukan itu sahaja, isteri juga perlu bersyukur dengan rezeki yang diperoleh suami dan jangan sesekali meminta sesuatu yang di luar kemampuannya. Akhir sekali, peranan seorang isteri adalah sebagai pendorong. Isteri merupakan tempat di mana suami meluahkan perasaan dan menagih kasih sayang. Isteri juga memainkan peranan dalam mengurangkan beban yang ditanggung oleh suami serta menjadi pendengar yang setia. Kemudian, isteri juga memainkan peranan yang penting sebagai seorang ibu kepada anak-anak dalam menjaga dan mendidik mereka. Tanggungjawab terbesar seorang isteri adalah melahirkan anak dan mendidik anak tersebut. Adakah mendidik anak merupakan tanggungjawab ibu sahaja? Tentu sekali tidak. Tugas mendidik merupakan tanggungjawab seorang ayah. Namun, oleh kerana ibu yang paling dekat dengan anak dan sering berinteraksi, maka sebahagian dari tugas mendidik tersebut menjadi tanggungjawab seorang ibu. Tambahan pula, ibu menjadi orang yang paling dekat dengan anak kerana hubungan antara seorang ibu dan anak itu terjalin semasa anak itu masih dalam kandungan lagi. Dengan ini, para ibu juga mestilah menjadi role model yang bagus untuk anak-anak. Hal ini kerana perilaku seorang ibu itu akan ditiru dan kemudiannya akan diikuti oleh anak-anak tersebut. Oleh itu, menjadi tugas seorang ibu untuk menunjukkan tingkah laku yang baik seperti bercakap dengan menggunakan bahasa yang sopan, mengajak anak untuk berpuasa, solat dan membaca Al-Quran. Dengan ini, peranan isteri sama ada sebagai seorang isteri atau seorang ibu
itu amat penting dalam pembangunan sesebuah keluarga bahagia. Besar tanggungjawab seorang isteri dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Oleh itu, seorang isteri itu juga perlu sedar akan tanggungjawab mereka terhadap keluarga. Peranan bersama suami isteri dalam keluarga. Sebuah keluarga yang sakinah dan mawaddah dapat diwujudkan apabila suami isteri bekerjasama dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Persoalannya, apakah peranan bersama suami dan isteri untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia ini? Salah satu peranan ibu bapa adalah menjaga dan mendidik anak-anak. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk personaliti anak-anak. Sekiranya ibu bapa mempunyai sikap yang buruk, maka anak-anak juga akan mempunyai perilaku yang buruk. Kerana sikap anak-anak mencerminkan perilaku ibu bapanya. Jadi, ibu bapa hendaklah menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak agar mereka dapat menjadi insan yang berguna. Selain itu, suami isteri perlulah mencurahkan kasih sayang yang tidak berbelah bahagi kepada pasangan. Suami isteri bertanggungjawab untuk mendalami konsep berkasih sayang dan belas kasihan. Menurut Imam Ghazali, suami isteri hendaklah membaiki akhlak serta hubungan dalam kehidupan berumah tangga. Antara amalan yang boleh dilakukan adalah seperti memahami dan menghormati pasangan, bertakwa kepada Allah SWT dan bersyukur. Dengan itu, sebuah keluarga yang sakinah dan mawaddah dapat diwujudkan. Di samping itu, peranan bersama suami dan isteri adalah memelihara maruah serta aib rumah tangga. Islam menegah sekeras-kerasnya suami atau isteri menceritakan hal yang berkaitan hubungan seksual antara mereka kepada orang lain. Ia merupakan amanah yang perlu dipelihara, terutamanya bagi pihak isteri. Hal ini merupakan salah satu adab antara suami dan isteri untuk memelihara perkahwinan, menghindari fitnah dan mengelakkan perkara yang buruk daripada berlaku. Peranan anak-anak dalam keluarga. Islam telah meletakkan pelbagai garis panduan kepada manusia dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Salah satu peranan anak adalah menghormati dan menyayangi ibu bapa. Tanpa kewujudan mereka, kita tidak akan wujud di dunia ini. Dan kerana itulah Islam mengangkat kedudukan ibu bapa di kedudukan yang tertinggi. Oleh hal yang demikian, sangatlah tidak beruntung kepada anak-anak yang melepaskan peluang sedia ada untuk berbakti kepada kedua ibu bapa. Kita boleh membalas kebaikan kedua ibu bapa dengan menghormati dan menuruti suruhan mereka selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mentaati ibu bapa merupakan tanggungjawab utama bagi seorang anak. Pengorbanan ibu dan ayah adalah sangat besar dan tidak dapat dibalas dengan apa sekalipun. Di samping itu, anak-anak perlulah memelihara maruah diri dan keluarga. Nilai seseorang itu terletak pada maruah dirinya. Justru anak-anak hendaklah memelihara kehormatan diri dengan memakai pakaian yang menutup aurat dan menjaga akhlak serta kepribadian diri. Seterusnya, anak-anak hendaklah mendoakan kesejahteraan ibu bapa di dunia maupun di akhirat. Namun sekiranya ibu bapa telah meninggal dunia, tanggungjawab anak-anak tidak berhenti begitu sahaja. Hal ini demikian kerana selain daripada ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah, doa daripada anak yang soleh juga sangat penting bagi ibu bapa untuk mendapat pahala yang berterusan setelah meninggal dunia. Terima kasih Syakirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Izalia Syadia dan saya ingin membincangkan tentang kepentingan membina keluarga bahagia menurut pandangan Islam. Setiap orang di dunia ini pasti berkejaran untuk mencapai kebahagiaan dan kemanisan dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh keluarga merupakan kunci utama kebahagiaan seseorang insan kerana mereka mendapatkan kasih sayang yang mencukupi dan layanan yang baik daripada keluarga mereka sendiri. Kepentingan yang pertama ialah memastikan kelangsungan zurat melalui ikatan perkahwinan. Perkahwinan merupakan satu hubungan yang terjalin di antara dua orang, iaitu lelaki dan perempuan untuk meneruskan kehidupan sebagai sebuah keluarga dan melahirkan zuriat yang baik untuk meneruskan kehidupan berlandaskan atas hak dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak. Kelangsungan zuriat dalam perkahwinan amat penting supaya dapat melahirkan zuriat yang sah di sisi agama. Dengan ini, keluarga bahagia akan terbentuk kerana anak-anak merupakan kebahagiaan yang utama kepada ibu bapa mereka.
Kepentingan yang kedua adalah membina keluarga yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sifat kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah apabila melayani isteri dan anak-anak wajib dicontohi oleh pasangan yang berkahwin pada zaman sekarang. Ibu bapa boleh meluangkan masa bersama keluarga sebagai contoh keluar berjalan pada hujung minggu. Hal ini selari dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang gemar keluar bersama ahli keluarganya. Kita juga boleh mendapat pahala apabila kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kepentingan yang terakhir ialah memelihara diri daripada melakukan maksiat. Sekiranya perkahwinan tidak wujud, manusia berkemungkinan besar akan tergoda dengan hasutan syaitan dan terjebak ke arah maksiat seperti berzina sekiranya mereka tidak mempunyai iman yang teguh di hati mereka. Semestinya terdapat berpuluh ribu kes zina yang berlaku di negara apabila manusia tidak hidup berlandaskan akidah Islam. Justeru itu, keluarga bahagia akan terbentuk apabila kita mempunyai keluarga yang mementingkan hukum Islam dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keluarga kita juga akan mendapat keredaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga bahagia. Apa yang kita faham mengenai keluarga bahagia? Apakah yang kita dapat buat untuk membentuk keluarga yang bahagia? Jadi di sini saya akan terangkan langkah-langkah bagi membentuk keluarga yang bahagia menurut pandangan Islam. Jadi di sini saya akan tekankan 3 elemen iaitu keluarga yang mawadah, keluarga yang sakinah dan juga keluarga yang rahmah. Okey, yang pertama adalah keluarga yang mawadah. Mawadah secara bahasanya didefinisikan sebagai rasa cinta. Keluarga mawadah berarti keluarga yang kehidupannya diliputi dengan rasa cinta dan juga penuh harapan. Suami dan isteri saling mencintai, insya-Allah rumah tangga akan menjadi lebih harmonis, sejurus akan membentuk keluarga yang bahagia. Kebahagiaan keluarga juga akan menjadi semakin lengkap apabila suami memberikan sepenuh kasih sayang kepada isteri dengan menghargainya, seperti memberi nafkah dengan secukupnya, serta juga tidak melupakan untuk menjalankan perintah agama serta mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai contoh, ibu dan bapa boleh menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak seperti solat berjemaah, suami menjadi imam dan isteri menjadi makmum. Sejurus ini akan membuat anak-anak terpengaruh apabila melihatnya dan juga anak-anak akan terikut dengan teladan yang baik itu. Selain itu juga, ibu bapa boleh mengajak anak-anak untuk pergi ke ceramah ilmu seperti ceramah di masjid. Yang kedua adalah keluarga yang sakinah. Sakinah ini adalah kedamaian, ketenangan dan juga ketenteraman. Bagi mencapai keluarga yang sakinah, iaitu keluarga yang penuh dengan kedamaian, suami dan isteri perlulah menjalani kehidupannya sesuai dengan prinsip keimanan, iaitu dengan saling menyayangi antara satu sama lain dan juga menerima kekurangan masing-masing serta dapat menutup aib masing-masing. Ini adalah kerana adanya suami yang hebat kerana adanya isteri yang menutup aibnya dan juga adanya isteri yang hebat kerana adanya suami yang menutup aibnya. Sejurus ini dapat membentuk keluarga yang bahagia dan juga damai. Terakhir adalah keluarga yang rahmah. Rahmah adalah perasaan belas kasihan, toleransi yang diikuti oleh ketinggian budi pekerti dan juga akhlak yang mulia. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, suami dan isteri itu perlulah mempunyai komunikasi yang berkesan. Suami dan isteri perlulah mempunyai sikap toleransi antara satu sama lain. Saya ambil contoh, jika suami sedang marah, maka diri dia sendiri perlulah mengingatinya supaya untuk mengambil wuduk, ataupun isteri atau anak-anak boleh mengingati suami supaya mengambil wuduk kerana Nabi berpesan 3 kali iaitu la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah kerana syaitan ini adalah berapi, maka dipadamkan api itu dengan air. Maka jika kita dalam keadaan yang marah, kita perlulah mengambil wuduk dengan cepat, maka dengan itu kemarahan kita akan hilang. Jadi insya-Allah jika ketiga-tiga elemen iaitu rahmah, sakinah, mawaddah diserapkan di dalam diri masing-masing, insya-Allah akan membentuk keluarga yang bahagia dan juga harmoni. Konklusinya, pembentukan institusi kekeluargaan tidak boleh dipandang ringan. Hal ini kerana keluarga merupakan pencorak kepada peribadi dan akhlak anak-anak. Jika keluarga mengamalkan sikap-sikap yang baik, maka lahirlah generasi yang berperibadi dan berakhlak mulia. Institusi kekeluargaan tidak mungkin dapat dibina tanpa kesepahaman dan tolak ansur antara ahli keluarga. Dalam konteks membina keluarga bahagia, pelbagai elemen perlu diterapkan seperti kasih sayang,
hormat menghormati dan bertolak ansur antara ahli keluarga. Nilai kebahagiaan sesebuah keluarga bukanlah terletak pada harta, kedudukan dan darjat. Malah penentu kebahagiaan sesebuah keluarga adalah berpaksikan ajaran Islam yang diterapkan dalam keluarga. Secara analoginya, setiap ahli keluarga perlulah bersama-sama berganding bahu, memikul tanggungjawab masing-masing demi melahirkan keluarga yang bahagia, dirahmati dan diberkati oleh Allah serta menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Sekian, terima kasih.